KPM. Okey, sekejap lagi nak keluar jadi baju nak kena setrika dulu. Oh, ni dah hidupkan ke belum? Oh, belum. Sekejap. Hidupkan Swiss dulu. Okey, sudah. Lepas tu kita panaskan. Okey, barulah nak air. Nak setrika. Sekejap. Kenapa lampu dia tak menyala? Swiss dah hidupkan tapi kenapa tak menyala pula ni? Aduh, macam mana nak setrika baju ni? Nak keluar kejap lagi. Boleh cikgu bantu ni? Oh cikgu, ya Allah cikgu, nasib baik cikgu datang hari ni. Okey, cikgu, boleh bantu dulu. saya cikgu. Tak boleh Okey. hidup. Talian bekalan dah on. Pelaras suhu telah laraskan. Tapi tak panas. Mungkin striker ni rosak. Nanti cikgu akan tengok apa kerosakan striker ni. Maksudnya setrika ni tak perlu bawa pergi baiki di kedai ke cikgu? Rasanya sikit je rosak ni. Kita tengok nanti lepas ni. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry, pada jam 4 hingga 5 petang dalam mata pelajaran kita menservis peralatan elektrik domestik. Dan ini dia, kita dah saksikan profil guru kita pada hari ini. Jadi kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Nuraini binti Ibrahim. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Wani. Alhamdulillah. Jadi Cikgu, tadi di awal rancangan ini kita mungkin Cikgu boleh beritahu tentang kaitan gimmick yang telah kita sama-sama lakukan dengan mata pelajaran kita hari ini, Cikgu. Okey, Wani. Baiklah, hari ini kita akan belajar modul 7, menservis peralatan elektrik elemen pemanas, di mana kita akan tekankan dua peralatan lah. Salah satunya adalah striker elektrik. Untuk striker elektrik, salah satu subtopik dia adalah untuk kita proses baik pulih. Memang kenalah hari ni kan? Ya, betul. Tu saya macam kenapa tak hidup lagi setrika ni? Rupanya kita boleh baiki apabila masalah itu kecil, boleh dibaiki sendiri ya, Cikgu? Kita repair sendiri je. Kita baiki sendiri Wani. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut cara-cara untuk memperbaiki alatan elektrik di rumah anda, kenalah ikuti Sukses hari ini dalam mata pelajaran MPED. Dan kita dah berkenalan dengan guru kita, dah tahu topik kita elemen pemanas. Kita akan sama-sama belajar. Wani ingin jemput cikgu untuk pergi ke meja di sebelah sini. Boleh, untuk Wani. kita sama-sama buat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai dulu jamu pembasmi kuman disediakan. Okey. Pada sambil itu, Wani nak ingatkan kepada anda yang sedang menyaksikan untuk sentiasalah patuh kepada SOP yang ditetapkan dan sama-samalah kita bertanggungjawab untuk sama-sama putuskan rantaian COVID-19 dengan sentiasa pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berada di tempat yang sesak. Baik Cikgu, seperti biasa di Studio Sukses kita mesti akan bawakan murid-murid dari sekolah pilihan hari ini. Jadi kita nak berkenalan dengan 6 murid dari SMK Dato' Idris Pantai Remis Perak hari ini. Boleh Wani. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Kita ada 6 murid lelaki hari ini. Okey, jadi boleh tak anda perkenalkan diri anda, beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Muhammad Aiman dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman Izhan bin Abdul Rahim dari SMK Dato' Idris. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya sebagai polis. Wow, nak jadi anggota polis. Baik Aiman, seterusnya kita nak berkenalan dengan Muhammad Nur Hidayat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hidayat bin Muhammad Rosli. Umur 17 tahun. Cita-cita saya menjadi jurutera komputer. Jurutera komputer. Dan seterusnya Muhammad Farhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farah Hakim bin Nizam. Umur 17 tahun. Cita-cita saya jurutera elektronik. Jurutera elektronik. Okey, seterusnya yang keempat Muhammad Haikal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Haikal bin Ridwan.
Umur 17, cita-cita saya adalah jurutera pendawaian elektrik. Jurutera pendawaian elektrik. Baik. Yang kelima, Muhammad Aidil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aidil bin Mutahid. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera dalam bidang elektrik. Jurutera dalam bidang elektrik juga. Baik. Dan akhir sekali kita ada Muhammad Nur Ilham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Ilham bin Asmawi. Cita-cita saya ingin menjadi wireman. Wow, wireman. Baik, kita dah berkenalan dengan 6 murid kita hari ini. Dan dari SMK Datuk Idris Pantai Remis Perak. Dan sekarang ini Kak Wani nak bertanyakan kepada anda 2 murid berkenaan dengan pandangan mereka mengenai mata pelajaran kita hari ini. Jadi boleh tak Kak Wani nak minta murid pertama Muhammad Nur Hidayat, sila berikan pandangan anda mengenai mata pelajaran ini. Pada pandangan saya boleh mengetahui komponen yang terdapat dalam peralatan elektrik seperti elemen pemanas. Okey, itu pendapat Muhammad Nur Hidayat. Yang kedua, Muhammad Nur Ilham. Bagaimana pula dengan anda? Pada pendapat saya dapat mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan baik pulih barang elektrik. Okey, itu kata Muhammad Nur Ilham, dapat mengetahui langkah-langkah keselamatan. Jadi cikgu, sebelum kita berehat, saya nak tanyalah. Okay. Untuk hari ini kan, kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan juga ke cikgu? Ya, betul Wani. Tepat sekali. Dalam proses baik pulih nanti, kita akan ada langkah keselamatan yang perlu kita tahu sebelum kita buat proses baik pulih. Ya, betul. Dan tidak kira apa pekerjaan sekalipun, langkah keselamatan adalah sangat penting untuk kita sama-sama ingat dan sama-sama kuasai langkah-langkah keselamatan tersebut. Dan sekarang ini cikgu, kita nak bagi peluang kepada mereka semua untuk bersedia untuk sama-sama kita belajar sebentar saja lagi dalam Sukses SPM 2021. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini, menservis peralatan elektrik domestik atau secara ringkasnya kita panggil MPED. Dan sama-sama kita akan belajar topik menservis peralatan elektrik elemen pemanasan bersama dengan Cikgu Nuraini binti Ibrahim dari SMK Datuk Idris Pantai Remis Perak. Jadi sebelum kita teruskan Cikgu, Wani seperti biasa akan tanya dulu murid dalam talian ni. Nak tahu kalau mereka betul-betul sudah bersedia. Jadi murid semua, kalau anda sudah sedia untuk belajar bersama-sama, sila buka mikrofon anda dan katakan, sudah sedia cikgu? Sudah sedia Cikgu. Sedia cikgu. Itu dia. Kita dah dengarkan semangat yang berkobar dalam diri mereka. Jadi sekarang ini cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar, semua dah bersedia nampaknya. Jadi cikgu pun sebenarnya tak sabar nak mengajar. Okey, hari ini kita akan belajar menservis peralatan elektrik domestik modul 7, menservis peralatan elemen pemanas. Kita tengok apa yang ada dalam elemen pemanas. Okey, untuk menservis peralatan elektrik modul 7, elemen pemanas ni sebenarnya ini adalah subtopik untuk subtopik terakhir untuk mata tingkatan 4. Okey, kita ada stereka elektrik, kita ada cerek elektrik, pemanas air elektrik, ketuhar air elektrik, pengering pakaian elektrik, periuk nasi elektrik. Tapi Wani, untuk hari ini cikgu akan fokus 2 subtopik sahaja, iaitu stereka elektrik dan periuk nasi elektrik. Kalau nak cerita semua hari ini memang tak sempat. Ya. Okay. Jadi untuk 2 peralatan ni kita akan tengok bahagian utama, fungsi bahagian utama, litas skematik, rajah blok, cara kendalian, langkah keselamatan dan proses baik pulih. Okey, sebelum tu Wani, sebenarnya untuk modul ni dalam MPKK ataupun modul pentaksiran kerja khusus yang melibatkan 60%. 40% ni mereka duduk dalam peperiksaan
masa jawab exam SPM nanti. Tapi untuk 60% lagi ni, dalam modul pentaksiran kerja khusus, dalam modul ni kita akan tafsir 3 peralatan elektrik, iaitu stereka elektrik, ketuhar elektrik, periuk nasi elektrik. Jadi hari ni kita fokus 2 dulu. Baik. Okey, seterusnya kita masuk kepada stereka elektrik. Ni adalah stereka elektrik. Macam kita sedia maklum semua tahu, stereka elektrik berfungsi untuk menggosok pakaian, untuk menghilangkan kedutan. Betul Wani? Betul cikgu. Ya, jadi dalam stereka elektrik ni ada satu komponen yang penting, iaitu elemen pemanas. Elemen pemanas inilah yang membantu menghilangkan kedutan pada pakaian. Okey, kita tengok bahagian utama pada stereka elektrik apa yang ada. Okey, kita ada pemegang, kita ada penutup badan, kita ada fuse terma, elemen pemanas, kita ada talian bekalan, lampu pandu, tombol pelaras suhu, pelaras suhu. Kalau gambar macam ni, Wani jelas tak? Kurang jelas sikit kan? Ya. Okey, apa kata kalau kita tengok pada peralatan sebenar? Ini adalah peralatan sebenar yang telah diburaikan. Stereka elektrik inilah Wani. Seperti yang kita buat gimmick awal-awal tadi ya cikgu? Sama, tapi yang tu belum diburaikan. Untuk yang ni kita telah diburaikan, kita nampak apa sebenarnya ada dalam stereka elektrik. Okey, dalam stereka elektrik ni, ini adalah penutup badan. Ini adalah apa dia ni? Yang ni adalah elemen pemanas. Yang ni elemen pemanas ni, yang dalam ni. Ni antara komponen yang paling penting lawan ni. Elemen pemanas. Ya, elemen pemanas. Baik. Okey, lepas tu ni adalah fuse terma. Fuse terma ni yang dekat bawah ni. Okey, lepas tu ini adalah talian bekalan. Yang ni plat tapak, penutup badan, ini adalah pemegang. Ni adalah tombol pelaras suhu. Tombol pelaras suhu ni Wani, kita boleh laraskan untuk kita nak dapatkan apa suhu yang dikehendaki lah. Ya. Lepas tu ni adalah lampu pandu. Okey. Kita tengok pada balik kepada slide kita. Kita tengok setelah kita tengok ni bahagian-bahagian stereka elektrik, kita tengok apa pula fungsi-fungsi setiap bahagian. Baik. Ada 9 bahagian kalau kita lihat di depan itu. Ya, tapi kita akan tengok bahagian penting sahaja Wani. Baik. Okey, untuk fuse terma, fungsi fuse terma dekat dalam stereka ni adalah memutuskan litar apabila berlaku lebihan arus haba. Lampu pandu pula, lampu pandu tadi ni mengeluarkan cahaya semasa stereka beroperasi. Maksudnya bila stereka tu dah bersedia untuk digunakan, lampu pandu tu akan menyala. Ya. Tadi stereka Wani menyala ke tak? Tidak menyala langsung cikgu. Maksud dia tak ada fungsi. Stereka tu yang tak berfungsi, betul? Betul. Okey, untuk talian bekalan pula menghubungkan stereka elektrik kepada bekalan kuasa. Tombol pelaras suhu menetapkan suhu tertentu seperti yang dikehendaki. Kita boleh laras tadilah. Untuk pelaras suhu pula mengatur suhu pada tahap kepanasan yang, tetapan. Maksud dia dekat stereka ni Wani dan murid-murid, okey, pelaras suhu ni dia ada sambungan dengan tombol pelaras suhu. Bila kita pusing tombol pelaras suhu, automatik pelaras suhu ni dia bergerak dekat stereka. Jadi dia mengawal kepanasan yang dikehendaki. Okey, elemen pemanas membekalkan haba kepada tapak plat stereka elektrik. Jadi cikgu dah terangkan tadi komponen dengan fungsi bahagian utama tadilah. Jadi kita tengok apa soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan topik ni lah. Mari kita lihat. Okey, sebelum tu boleh cikgu minta bantuan siapa nak tolong cikgu ni? Murid-murid cikgu semua hari ni bersemangat. Cikgu nak minta bantuan siapa hari ni? Siapa yang bersemangat? Wow, Aiman, murid pertama. Oh, murid pertama menjawab. yang boleh ni, yang apa orang kata? Berminat nak jawab soalan ni. Ya, silakan Aiman. Okey, rajah 1, sebelum kita jawab Aiman, kita kena baca soalan dulu, kita faham apa kehendak soalan. Rajah 1 menunjukkan bahagian utama stereka elektrik. Berdasarkan rajah 1, namakan bahagian yang berlabel A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey Aiman, A ni apa dia? A adalah fuse terma. Fuse terma, kita tengok B, betul tak? elemen pemanas. Sabar Aiman. Okey. Okey, A adalah fuse terma, betul. Satu markah. B apa Aiman? B, elemen pemanas. Elemen pemanas. Tepat sekali. Okey, C?
C. Pelaras suhu. Pelaras suhu. Okey, betul. D. Dan D. Lampu pandu. Lampu pandu. Okey, 4 markah untuk Aiman hari Bagus, ini. Aiman. Okey, terima kasih Aiman. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan 2. Cikgu nak minta tolong bantuan siapa ni? Kau ada yang... Siapa pula nak cuba? Siapa pula nak tolong ni? Haikal. Haikal. Okey, Haikal. Contoh soalan 2. Berikut adalah bahagian utama stereka elektrik. A. Fuse thermal. B. Pelaras suhu. C. Lampu pandu. D. Talian bekalan. E. Elemen pemanas. Baca dulu soalan. Padankan bahagian utama itu dengan pernyataan fungsi yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, baik. Haikal. Haikal. Ya. Haikal, okey? Okey. Membekalkan haba kepada pelak tapak stereka elektrik. Apa tu, Haikal? E. Elemen pemanas. Elemen pemanas. Kita tengok betul atau tak. Okey, tepat sekali. Yang kedua, mengatur suhu pada tahap kepanasan. Haikal, apa dia? B. Pelaras suhu. Pelaras suhu. B. Betul. Okey, menghubungkan stereka elektrik kepada bekalan kuasa. Apa dia, Haikal? D. Talian bekalan. Talian bekalan. D. Mengeluarkan cahaya semasa stereka beroperasi. Apa dia? C. Lampu pandu. C. Lampu pandu. Lampu pandu. Memutuskan litar apabila berlaku lebihan arus atau haba. A. Fuse thermal. Okey, fuse thermal. 5 Betul markah untuk semua. Haikal. Bagus, Haikal. Okey, seterusnya. Ni adalah kita tengok, tadi kita dah bincang pasal bahagian dan fungsi setiap bahagian. Jadi kita tengok litar skematik stereka elektrik. Yang ni murid kena ingat. Dan juga fahamlah konsep dia kan, Wani? Okey. Ni adalah pelaras suhu. Macam biasa, cikgu selalu ingatkan. Kalau pelaras suhu, simbol dia adalah 3 segi. Fuse thermal, simbol macam fuse tapi dia ada palam dan ada huruf T. Menunjukkan dia adalah fuse thermal. Okey, yang macam gigi jarang-jarang ni Wani, ini adalah elemen pemanas. Lepas tu ada lampu pandu. Lampu pandu mesti kena ingat. Kalau bulat, pangkah itu adalah simbol lampu pandu. Yang ni kena ingat tau. Murid kena ingat simbol-simbol ni. Okey, seterusnya. Rajah blok stereka elektrik. Sama juga. Pelaras suhu, fuse thermal, elemen pemanas, lampu pandu. Baiklah. Kita try, kita cuba dengan soalan contoh ketiga. Okey, rajah 2 menunjukkan litar skematik stereka elektrik. Okey, untuk contoh soalan 3 ni, cikgu rasa Aidil boleh bantu cikgu ke? Aidil, boleh Boleh, cikgu. Okey, bagus, terbaiklah Aidil hari ni. Okey, rajah 2 menunjukkan litar skematik stereka elektrik. Daripada rajah skematik nak sambung kepada berdasarkan rajah 2. Lengkapkan penyambungan komponen pada rajah pendawaian pada ruang jawapan. Daripada litar skematik nak sambung kepada rajah untuk pendawaian. Okey. Aidil, bantu cikgu. Apa yang pertama sambungan dia? Pelaras suhu sambung ke fuse thermal. Kita tengok dari pelaras suhu sambung kepada fuse thermal. Okey, bagus. Lepas tu sambungan seterusnya Aidil. Fuse thermal sambung ke emblen pemanas. Fuse thermal kepada elemen pemanas. Seterusnya Elemen pemanas sambung ke lampu pandu. okey, elemen pemanas kepada lampu pandu. Dan sambungan seterusnya Aidil. Last sekali lampu pandu Lampu pandu ke kepada wayar neutral. okey. Wayar neutral. Ada lagi sambungan Aidil? Last kali Tak ada sambungan adalah elemen pemanas kepada yang ni tadi. Elemen pemanas kepada neutral, tamatan neutral. Okey, yang ni soalan ni biasa ditanya Wani dalam soalan SPM sebenar. Jadi cikgu, untuk soalan macam ni apa yang paling penting untuk murid-murid tu kuasai? Okey, untuk kuasai soalan ni kita kena tengok sambungan litar skematik. Kena tengok sambungan yang diberi.
Lepas tu cuba untuk buat sambungan pada pendawaian rajah ni lah. Okey, baik. Semua jawapan dah ada kat sini Wani. Sudah Kita diberikan. tinggal sambung. Ya, tinggal sambung Okey. je. Bagus, ideal seperti tadi. Okey, terima kasih Aidil. Okey, seterusnya kendalian stereka elektrik. Untuk kendalian stereka elektrik ni, okey, yang pertama adalah tetapkan tombol pelaras suhu pada kedudukan minimum. Letakkan stereka secara berdiri pada permukaan rata, on switch soket. Pilih suhu yang dikehendaki dengan memutarkan tombol pelaras suhu. Apabila lampu pandu menyala, stereka sedia untuk digunakan. Seterusnya, setelah selesai, laras tombol pelaras suhu pada kedudukan minimum. Lepas tu tutup semula, off switch dan tanggalkan palam 3 pin. Kalau kita ikut kendalian stereka elektrik ni Wani, kita sebenarnya boleh menjimatkan tenaga elektrik yang digunakan. Lepas guna, kita kena cabut terus palam daripada soket alih keluar ni, terus cabut daripada palam ni, terus cabut daripada soket alih keluar. Itu cara untuk menjimatkan elektrik, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok yang ni, langkah keselamatan yang Wani tanya tadi kan? Ya. Okey, langkah keselamatan kerja baik pulih. Yang pertama adalah pastikan stereka elektrik tidak bersambung dengan bekalan kuasa. Maksud dia, palam ni tak ada sambungan pada soket. Pastikan tangan dalam keadaan kering. Sebab kalau basah boleh menyebabkan berlaku renjatan elektrik. Gunakan alatan tangan yang sesuai. Maksudnya, kalau nak buka skru, jangan buka skru pakai panel ujian. Tapi, buka skru guna pemutar skru. Okey, buka bahagian stereka elektrik dengan penuh berhati-hati. Jangan paksa. Okey, seterusnya. Yang ni paling penting Wani, untuk proses baik pulih stereka elektrik. Yang tadi tu, kita nak tahu apa kerosakan stereka elektrik. Okey, untuk talian bekalan, kena buat uji keterusan. Uji keterusan ni maksud dia, kita guna meter pelbagai. Jika jarum penunjuk pada meter pelbagai ada pesongan, maksud dia, talian bekalan ni berkeadaan baik. Fuse 13 ampere. Okey, yang ni untuk proses baik pulih, kita kena ikut urutan. Pertama kena buat talian bekalan, tak boleh pergi buat pelaras suhu dulu. Kita kena ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Carta alih, seperti carta alih. Langkah ni tak boleh nak main-main, pergi terus kepada langkah 3, terus ke langkah seterusnya. Ya. Okey, untuk fuse 13A, uji keterusan juga sama juga. Kalau ada pesongan, maksud dia fuse tu berkeadaan baik. Palam 3 pin, lain sikit, kita kena uji secara buat pemeriksaan visual. Maksud dia kita tengok dekat palam tu. Lepas tu kita tengok ada tercabut ataupun tercabut ataupun tidak. Lepas tu kita buat uji keterusan suhu. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesongan, pelaras suhu berkeadaan baik. Seterusnya. Okey, proses baik pulih stereka elektrik sama juga. Lampu pandu kena uji kefungsian. Uji kefungsian ni Wani, maksud dia, murid-murid, kita kena sambung dengan bekalan kuasa 240 AU. Sebab lampu pandu ni tak sama dengan LED. Kita kena sambung, kita tengok menyala ataupun tak. Tapi kita kena amalkan langkah keselamatan lah. Kita gunakan sama ada klip buaya ke, sambung kepada talian bekalan. Okey, fuse terma sama juga. Kalau ada keterusan, baik. Ada pesongan, baik. Lepas tu kalau tak ada pesongan, maksud dia fuse terma rosak. Okey, uji keterusan elemen pemanas sama juga. Yang ni adalah uji penebatan. Last sekali uji penebatan menggunakan meter tebatan. Okey, seterusnya. Okey, contoh soalan 4. Yang ni cikgu nak minta bantuan. Siapa cikgu nak pilih? Rasa macam Farhan je belum? Farhan. Okey, cuba Farhan. Okey. Berikut adalah pernyataan langkah kerja mengesan kerosakan stereka elektrik yang tidak mengikut urutan. Langkah pertama apa Farhan? Cepat Farhan. Menutup switch pada soket alih keluar dan cabut palang. Maksud dia? E. Okey, langkah kedua? C. Membuka
dan memuraikan setrika elektrik. Okey, membuka dan memburai setrika elektrik. Langkah ketiga. B. Menggantikan bahagian yang rosak. Okey, gantikan bahagian yang rosak. Langkah seterusnya. Farhan? D. Memasang semula. Okey, D. memasang Memasang semula. Yang inilah D. Lepas tu langkah terakhir, Farhan. A. Membuat pengujian kefungsian. Okey, membuat A. uji kefungsian. Okey, bagus Betul, Farhan. 5 Farhan. markah. Okey, seterusnya. Kaedah menyelenggara setrika elektrik. Setrika tidak panas. Macam biasalah. Tiada bekalan rosak atau tertanggal, pelaras suhu rosak, fuse termal terbakar atau elemen pemanas rosak. Setrika elektrik tidak panas, kemungkinan kerosakan yang berlaku adalah tombol pelaras suhu rosak, rosak. Okey, seterusnya soalan akhir untuk topik ni. Berikut adalah kemungkinan kerosakan setrika elektrik. Yang ni, siapa boleh bantu cikgu ni? Soalan contoh 5. Ilham boleh bantu? Saya cikgu. Okey, bagus Ilham. Boleh. Kelaskan kemungkinan itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey? Setrika elektrik tidak panas. Mana jawapan dia? Jawapan Cepat. dia A. Tiada bekalan kuasa. A. Okey, lagi? Untuk setrika tidak panas ni. B. Elemen pemanas rosak. Okey, elemen pemanas rosak. Setrika elektrik terlalu panas. C. Tombol pelaras suhu rosak. Tombol Dan pelaras suhu. satu lagi ialah Last kali adalah pelaras suhu. rosak D. D. Okey, D. Bagus. Okey, itu Okey. dia. Kita dah sama-sama buat contoh soalan, 5 contoh soalan dan banyak lagi kita mengetahui langkah keselamatan, proses baik pulih setrika dan juga kaedah menyelenggara dan pelbagai lagi, dan semestinya lepas ini ada lagi banyak yang ingin kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Nuraini hanya dalam Sukses SPM 2021. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tetapkan tombol pelaras suhu pada kedudukan minimum. Letakkan setrika secara berdiri pada bahagian permukaan yang rata atau iron board. On switch pada soket alir keluar. Pilih suhu yang dikehendaki dengan memutarkan tombol pelaras suhu. Apabila lampu pandu menyala, setrika sedia untuk digunakan. Setelah selesai menggunakan setrika elektrik, laraskan tombol pelaras suhu pada kedudukan minimum. Off switch soket alir keluar dan tanggalkan palang 3 pin setelah digunakan. Masukkan beras yang sudah dibasuh ke dalam periuk aluminium dan tambahkan air mengikut sukatan yang dikehendaki. Bersihkan dan lap bahagian luar periuk aluminium menggunakan kain yang bersih. Letakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk. Pusingkan ke kiri atau ke kanan bagi memastikan kedudukannya seimbang dan tepat. Pasangkan talian bekalan pada badan periuk. Sambungkan palang 3 pin ke soket alir keluar. On switch di soket alir keluar. Tekan switch jumpelang bagi memulakan operasi memasak kuk. Lampu kuk akan menyala. Switch jumpelang akan terpelantik setelah nasi dimasak. Lampu pandu akan menyala bagi menandakan operasi pemanasan wang bermula sehingga bekalan kuasa dimatikan. Offkan switch soket alir keluar dan cabut palang 3 pin. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nuraini binti Ibrahim selaku Ketua Panitia MPED dari SMK Datuk Idris Pantai Remis Perak.
Okey, cikgu, tadi kita dah saksikan sedikit cara-cara penggunaan periuk nasi dan juga setrika elektrik, cikgu. Okey, kendalian mengikut manual. Betul tu Wani. Yang untuk seterusnya kita akan tengok pada periuk nasi elektrik. Tadi kita dah belajar tentang setrika elektrik. Kita akan belajar seterusnya adalah periuk nasi elektrik, Wani. Okey, ini adalah bahagian utama periuk nasi elektrik. Kita ada pemegang, penutup, kita ada periuk aluminium, elemen pemanas primer, laras suhu, elemen pemanas sekunder, fuse thermal, lampu pandu, suis jumpelang dan suis mikro. Lepas tu talian bekalan. Okey, sama juga Wani. Kalau tengok macam ni tak kurang jelas, betul tak Wani? Betul. Jadi kita tengok pada peralatan sebenar. Wow, menarik, Okey. cikgu. Ya. Yang ni kalau peralatan sebenar ni kita faham. Jadi kita nampak peralatan yang sebetulnya lah. Okey, yang ni adalah elemen pemanas sekunder. Yang ni adalah lampu pandu. Ni lampu pandu ni, lampu pandu ni. Ya. Okey, seterusnya ini adalah elemen pemanas premier. Premier. Ya, Okey. yang ni adalah plat tapak. Yang ni adalah ni penutup Wani, penutup periuk nasi. Saya kenal periuk tu, cikgu. Okey, pastinya setiap rumah mesti ada. Mesti. Ya, periuk nasi elektrik ni. Okey, yang ni adalah talian bekalan. Yang ni adalah badan periuk. Seterusnya ni adalah fuse thermal. Penyambung talian bekalan ataupun soket kuasa lah ni. Ya. Yang ni. Okey. Lepas tu ni adalah senduk. Baiklah, kita tengok untuk slide seterusnya. Kita tengok pula fungsi bahagian utama dalam periuk nasi ni, elemen pemanas premier, membekalkan haba cook. Swiss Micro, NC, NO. Wani tahu tak Wani apa itu NC, apa itu NO? Saya kurang tahu, cikgu. Okey, untuk Swiss Micro ni, kalau kita tengok dalam keadaan dia terbuka macam ni, NC normally close. Normally close dalam term bahasa Inggeris lah. Okey, NO normally open. Bila dia tertekan ni, Swiss Micro ni tertekan, dia akan tutup betul. Ya. Jadi dia normally open dalam proses memasak. Memasak. Ya. Jadi ni adalah fuse thermal. Memutuskan litar bila berlaku lebihan haba. Talian bekalan menyambung bekalan kuasa. Suis jempelang memulakan operasi memasak. Laras suhu mengatur suhu operasi memasak dan memanas. Okey, lampu pandu menunjukkan operasi cook ataupun keep warm. Okey, seterusnya elemen pemanas sekunder memanaskan nasi keep warm. Seterusnya kita tengok soalan 6. Contoh. Ya. Yang ni siapa sukarela nak bantu cikgu? Untuk soalan contoh nombor 6. Ya. Saya cikgu. Ya, Hidayat. Hidayat. Berikut adalah pernyataan ciri-ciri bagi dua jenis elemen pemanas. Untuk soalan ciri-ciri ni macam kita main teka-teki Wani. Okey. Tuliskan jenis elemen pemanas yang betul pada ruang jawapan. Okey, untuk pernyataan berbentuk segi empat, kecil dan ringan. Apa tu Hidayat? Elemen pemanas sekunder. Ya, elemen pemanas sekunder. Seterusnya berbentuk bulat, besar dan berat. Apa tu Hidayat? Elemen pemanas primer. Okey, bagus Hidayat. 2 markah penuh untuk Hidayat. Okey, seterusnya. Litar skematik periuk nasi elektrik. Sama juga Wani. Kita kena ingat simbol-simbol yang ada pada litar skematik. Fuse thermal, suis jempelang, laras suhu, magnetik, berbentuk 3 segi. Lepas tu lampu pandu cook. Lampu pandu je mesti bulat dan ada pangkah. Yang macam gigi jarang tadi apa Wani? Mesti Wani Elemen ingat. panas. Ya, elemen pemanas premier dan elemen pemanas sekunder. Tapi untuk periuk nasi ni, dia ada 2 elemen pemanas lah. Baiklah, seterusnya pergi kepada contoh soalan 7. Soalan 7. Siapa sukarela bantu cikgu sekali lagi? Siapa? Aiman. Okey, Aiman. Yang cita-cita nak jadi polis tadi ya. Okey, baiklah. Cuba, Aiman. Rajah 3 menunjukkan litar skematik periuk nasi. Litar diberi, berdasarkan rajah 3 tuliskan nama komponen P, Q, R dan S. Macam cikgu cakap tadi Wani, kita kena ingat
simbol. Betul Aiman? Betul. Ya. Apa simbol untuk P Aiman? P, fuse terma. Fuse Fuse terma. terma. Ya. Q, U, pelaras suhu. pelaras suhu 3 segi tadi. R, R, lampu pandu. ya, Lampu bulat pandu. dan pangkah itu adalah lampu pandu. S, S, elemen pemanas. gigi jarang tadi. Elemen pemanas. Okey. Okey. Baiklah. Bagus Aiman. Ya, 4 markah penuh untuk Aiman. Rajah belok periuk nasi elektrik. Kita ada fuse terma, suis jumpelang, laras suhu magnetik, lampu pandu kub, lampu pandu keep warm, elemen pemanas sekunder dan elemen pemanas premier. Prima. Contoh soalan 8. Okey, untuk soalan 8 ni cikgu rasa nak minta bantuan. Haikal boleh? Boleh cikgu? Boleh. Okey, sila cuba. Berikut adalah bahagian utama periuk nasi elektrik Haikal. Kita ada lampu pandu kub, lampu pandu keep warm, elemen pemanas sekunder, elemen pemanas premier. Untuk soalan ni, apa kehendaknya? Kelaskan bahagian utama itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. A, proses memanas atau proses memasak Haikal? Proses memasak. Ya. Proses memasak. B, Proses memanas. proses memanas. Seterusnya, C, Proses memanas. proses memanas. Elemen pemanas sekunder. Proses memasak, Haikal? Elemen pemanas primer. Ya, bagus. 4 markah 4 untuk markah. Haikal. Okey, kita tengok seterusnya. Kendalian periuk nasi, kita dah ada video tadi Wani kan? Betul. Ini adalah langkah-langkah dia lah. Cikgu akan tunjukkan sepantas yang mungkin. Yang pertama, masukkan beras. Lepas tu kita letak ke dalam badan periuk. Seterusnya, pasang talian bekalan. Tekan suis. Jumpelah lampu pandu. Suis jumpelah akan terpelantik setelah nasi masak. Lepas tu, sama juga nak jimatkan tenaga elektrik. Lepas masak, dalam 15 minit proses memasak tu, dah siap. Kita kena offkan suis dan cabut palang dari soket. Baik. Seterusnya, contoh soalan 9. Berikut adalah pernyataan langkah kerja. Langkah kerja. Mengendali periuk nasi elektrik yang tidak mengikut urutan. Berdasarkan pernyataan itu, susun langkah kerja mengendali periuk nasi mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Untuk yang ni, siapa yang nak bantu cikgu? Kita tengok. Siapa ingat cara langkah Saya, cikgu. kerja? Ya, Okey, Aidil. Bagus. Bersemangat sekali. Okey, kita tengok. Langkah pertama yang mana, Aidil? 1. Memasukkan beras dan air ke dalam periuk aluminium Ya. dan mengelap badan luarnya. Okey, yang ni nombor 1. Yang Bagus. Yang kedua? Yang kedua, meletakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk. Seterusnya, Aidil. Memasang talian bekalan pada badan periuk nasi Ya. dan menyambung palam 3 pin pada soket. Kemudian on switch. Langkah Soket. keempat. Menekan switch jumpelang dan lampu ko akan menyala. Okey, kita Switch tengok jumpelang betul akan ataupun tidak. terpelantik setelah nasi masak. Ya, bagus, Aidil. Akhir sekali. Akhir sekali, offkan switch soket dan mencabut palam 3 pin. Okey, bagus. Baik. Aidil terbaiklah hari ni. Tahniah, Aidil. Okey, 5 markah. Semua betul. Betul tak, Wani? Betul, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok langkah keselamatan sebelum untuk proses baik pulih. Sama juga tadi dengan striker, Wani. Jadi, yang pertama ni, pastikan periuk nasi elektrik tidak bersambung dengan bekalan kuasa. Maksudnya, kena cabut palam dari soket alih keluar sebelum memulakan proses baik pulih. Okey, yang kedua adalah
pastikan tangan dalam keadaan kering. Kalau tangan basah tadi apa yang terjadi? Akan terkena renjatan elektrik. Ya, akan terkena renjatan elektrik. Okey, gunakan alatan tangan yang sesuai. Buka bahagian periuk nasi elektrik dengan berhati-hati. Okey. Maksud dia kalau buka berhati-hati ni Wani, tempat ada skru, kita buka skru, lepas tu kita buka dengan berhati-hati. Kita jangan paksa benda tu. Kalau kita paksa, benda tu akan menyebabkan terjadinya kerosakan dekat badan periuk ni lah. Ya, Kan? bermakna kena lemah lembut kan cikgu? Ya, buka tempat ada skru, buka skru. Ya. Lepas tu kita kena buka dengan penuh Berhati-hati. Okey Baik. Wani. Itu untuk langkah keselamatan. Untuk langkah keselamatan. Rasanya okey, yang ni semua murid-murid kena ingat sebelum proses baik pulih. Okey, baik. Kita dah sama-sama lihat langkah keselamatan, fungsi bahagian periuk nasi, litas skematik dan pelbagai lagi untuk periuk nasi. Dan lepas ni ada banyak lagi soalan yang kita akan sama-sama lakukan bersama dengan Cikgu Nuraini hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik, dan sekarang ini bersama dengan Cikgu Nuraini binti Ibrahim kita akan sambung dengan proses baik pulih periuk nasi elektrik. Dipersilakan Cikgu. Okey, baik Wani, terima kasih. Kita sambung seterusnya kepada proses baik pulih periuk nasi. Okey, sama juga dengan stereka elektrik, kita kena uji mengikut carta alih lah. Talian bukalan, kita uji keterusan. Jika baik, ada pesongan. Jika tak ada pesongan, maksud dia talian bekalan tu rosak. Seterusnya, fuse 13 ampere. Sama juga buat ujian keterusan. Jika ada pesongan, berkeadaan baik. Untuk palam 3 pin, dia beza sikit macam saya terangkan tadi, buat pemeriksaan visual. Kita tengok sendiri dengan mata kita sambungan semula wayar yang kalau ada tersalah sambung semula. Kalau ada tercabut, sama juga, sambung juga semula. Kalau longgar, kita kena ketatkan. Untuk switch jompelang, untuk uji keterusan ni kita kena on dulu. On tu maksud tekan kepada cook. Ya, kalau ada pesongan, maksud dia switch jempelang berkeadaan baik. Seterusnya Wani, fuse terma. Uji keterusan fuse terma. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesongan, fuse terma berkeadaan baik. Uji kefungsian. Untuk laras suhu ni sama juga, kita kena uji kefungsian. Kefungsian ni maksud dia kita kena sambungkan dengan bekalan kuasa lah. Talian bekalan tadi kita kena sambung, kita tengok ada kemagnetan tak pada laras suhu tadi. Okey, kalau melekat pada badan periuk, maksud dia laras suhu tu berkeadaan baik. Lampu pandu pula, uji kefungsian lampu pandu. Sambungkan dengan talian bekalan, sambungkan dengan bekalan. Lepas tu kita tengok lampu pandu ni kalau menyala, maksud dia lampu pandu ni berkeadaan baik. Switch micro. Switch uji keterusan juga untuk switch micro. Jika ada pesongan, switch micro berkeadaan baik. Seterusnya, elemen pemanas sekunder yang kecil petak tadi ni, nak uji dia macam mana? Uji keterusan juga untuk elemen pemanas sekunder. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesongan, elemen pemanas sekunder berkeadaan baik. Elemen pemanas premier, uji keterusan juga. Seterusnya, elemen pemanas premier ni last kali mesti ada uji penebatan. Untuk uji penebatan kita guna meter tebatan Wani. Jika bacaan 0.5 mega ohm hingga infinity, maksud dia tebatan dia adalah berkeadaan baik, selamat digunakan.
Baik. Ini Ya. lebih sedikit ya proses baik pulih ada 11. proses. Ada 11 berbanding dengan stereka elektrik tadi. Okey. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada soalan contoh 10. Rajah 4 menunjukkan elemen pemanas periuk nasi elektrik. Dilabel siap-siap A, B, C. Okey, berdasarkan rajah 4, tulis kaedah pengujian yang betul berdasarkan penyataan pada ruang jawapan. Menyentuh kuah merah pada tamat. Okey, lupa saya tadi Wani. Seronok sangat baca soalan. Ya. Siapa nak jawab soalan cikgu ni? Siapa ingin cuba? Soalan contoh 10. Farhan, Okey, silakan. Farhan. Kuah merah pada tamatan A dan B. A dengan B. Apa ujian? Kaedah pengujian yang dilakukan itu, Farhan. Pengujian keterusan. Keterusan. Pengujian keterusan. Keterusan. Menyentuh lid penguji pada tamatan A dan C. A, C. Pengujian apa tu? Pengujian- Dekat A ni, dekat badan ni. Body, badan Pengujian elemen penabatan. pemanas. Apa dia? Pengujian penebatan. Ya, Pengujian penebatan. Bagus. Bagus. Menyambung? Ya, menyambung bekalan kuasa 240 volt AU pada tamatan A dan B, Farhan. Pengujian kefungsian. Pengujian Kefungsian. 3 markah untuk Farhan. Ya, terima kasih Farhan. Seterusnya, kaedah menyelenggara periuk nasi elektrik. Jenis-jenis kerosakan ni Wani untuk periuk nasi elektrik ni kita tengok pada jenis nasi yang masak tu. Kalau nasi tu mentah ataupun tak masak langsung, apa kemungkinan kerosakan yang berlaku? Tiada bekalan, laras suhu rosak, fuse terma terbakar, elemen pemanas rosak. Nasi separuh masak, masak tapi tak masak sepenuhnya. Ya. Apa yang berlaku? Laras suhu rosak, suih jumpelan rosak, elemen pemanas premier rosak. Nasi hangit, laras suhu rosak, suis jumpelang rosak. Seterusnya, soalan akhir. Contoh bahagian B. Yang ni siapa nak bantu cikgu? 2 markah. Cepat-cepat siapa nak bantu cikgu untuk soalan A? Ilham. Saya Ya, cikgu. Ilham. Okey, silakan. Periuk Saya nasi ibu anda didapati menghasilkan nasi yang tidak masak. Yang pertama tadi. Kalau nasi itu tak masak, apa kemungkinan kerosakan? Ilham? Elemen pemanas primer rosak. Elemen pemanas premier rosak. Kedua. Kedua ialah suis jempelan rosak. Ya, bagus. 2 markah, 2 markah untuk Ilham. Seterusnya, soalan B. Huraikan langkah membaik pulih kerosakan tersebut. Siapa nak bantu cikgu? Cepat. Siapa nak bantu cikgu? Saya cikgu. Hidayat. Silakan. Yang langkah pertama apa, Dayat? Matikan suis pada soket alir keluar dan cabut palang 3 pin. Ya, kedua. Buka dan murahkan periuk nasi elektrik menggunakan peralatan yang sesuai. Buka dan burai. Ketiga. Yang ketiga, Uji keterusan elemen pemanas suis jam pelang menggunakan biter pembagai. langkah keempat, Hidayat. Gantikan elemen pemanas suis jam pelang yang rosak dengan yang baru. Ya, seterusnya. Pasang semula periuk nasi dan dengan kemas. Ya, baik. Terakhir sekali. Uji kefusian dan amalkan langkah keselamatan. Yang ni saya selalu ingatkan, kalau nak makan mesti kena ada 6 isi. isi penting. Baiklah Hidayat, terima kasih. Terima kasih Hidayat. Okey, cadangkan 2 langkah keselamatan yang perlu diamalkan. Siapa nak bantu cikgu? Last, cepat. Aidil, boleh bantu? Oh, Aiman. Aiman. Boleh Aiman. Apa dia Aiman? Boleh. Memastikan periuk nasi tidak bersambung dengan bekalan kuasa. Ya, seterusnya. Memastikan tangan dalam keadaan kering. Okey, terima kasih Aiman, 2 markah. Baiklah, seterusnya kita buat rumusan. Rumusan terakhir. Untuk hari ini Wani, kita belajar mengenai menservis peralatan elektrik elemen pemanas yang ada 6 peralatan tadi. Untuk setiapnya, murid mesti tahu menyelenggara peralatan. Mengenal pasti jenis kerosakan. Mengikut carta alih tadilah Wani. Ya. Seterusnya, membaik pulih kerosakan. Jika rosak, mesti ganti baru. Membuat pengujian keterusan, penebatan dan kefungsian peralatan. Baiklah, kita tengok kalau pengujian keterusan ni macam mana ujian keterusan. Aidil boleh bantu cikgu sekejap?
boleh terangkan, ingat balik tak macam mana pengujian Boleh, keterusan? Cikgu? Ya. Kita Mula-mula gunakan peralatan sambungkan apa? meter pelbagai ke? Ya, peralatan ujian adalah meter pelbagai. Pelbagai. Bagai. Lagi? Mula-mula sambungkan kuah merah pada tamatan positif. Ya, lepas tu? Sambungkan kuah hitam pada tamatan negatif. Ya, baik. Seterusnya? Setkan meter pelbagai pada julat ohm. Jika berkeadaan, lepas kita buat pengujian, jika berkeadaan baik, macam mana? Ada? Keadaan baik, Cik. Ada pesongan. Betul? Ada pesongan. Okey, terima Ya, kasih. ya. Aidil. Okey. Jadi setakat ni ajalah untuk hari ini, Wani. Dengan jawapan terakhir yang diberikan oleh Ya. Aidil sebentar tadi, maka tamatlah sudah sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan Cikgu Nuraini binti Ibrahim selaku Ketua Panitia MPED dari SMK Datuk Idris Pantai Remis Perak. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Terima kasih Nuraini juga, Wani. atas segala info dan ilmu yang diberikan hari ini, dan terima kasih kepada semua murid Muhammad Aiman, Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Farhan, Muhammad Haikal, Muhammad Aidil dan Muhammad Nur Ilham. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda berjaya mencapai cita-cita anda pada masa akan datang. Jadi sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Aziz bin Ibrahim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Idris Pantai Remis. Mengucapkan tahniah kepada panitia dan guru mata pelajaran MPB, mata pelajaran elektrik domestik kerana berjaya mengekalkan prestasi cemerlang subjek MPB ini 9 tahun berturut. Tahun lepas subjek ini mencapai pencapaian terbaik iaitu 2.67 dan 8 orang mendapat A, 6 orang mendapat B dan seorang mendapat C. Tahniah diucapkan kepada gurunya, Cikgu Nuraini Ibrahim. Saya akan bersara pada 1 bulan 10 2021 tahun ini, dan saya berharap agar guru MPB ini akan menggerakkan panitia mereka menjadi panitia yang cemerlang dari segi kualiti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Jalbi. Saya berumur 22 tahun. Saya bekas pelajar Mercedes Pelatihan Elektrik Domestik MPET SPM tahun 2016 dan juga sekarang graduan daripada Politeknik Sultan Azhar Shah dalam bidang Diploma in Electrical Engineering. Saya juga sekarang bekerja sebagai teknisian di sebuah syarikat pengeluaran makanan, dinding poultry processing. Okay, subjek MPET ni memang sangat membantu saya sepanjang saya sambung belajar di Politeknik dan juga masih lagi relevan untuk diaplikasikan dalam dunia pekerjaan sekarang. So, terima kasih.